السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita sambung kitab Uqudul Lujain fi bayan huquqiz zawjain. Masih pada muka surat yang pertama. Kita ambil perenggan yang seterusnya pada ayat yang berbunyi seterusnya. Bahasa Arab dia kata amma ba'du, seterusnya. Maka inilah suatu muhimmah. Yang dimaksudkan dengan muhimmah iaitu tugas atau suatu yang perlu kita lakukan. Yang ditakuti atas kaum perempuan yang bersuami. Jadi kitab kita ini akan membahaskan tentang peraturan rumah tangga Islam. Bukan sahaja yang ditakuti oleh kaum perempuan, bahkan juga kaum lelaki. Sebab perkahwinan bukan seorang-seorang. Dia kena ada seorang lagi. Yang ada perkataan tersebut sebagai isteri, sudah tentu dia ada suami. Jadi bila kata perempuan, ada lelaki. Lelaki yang dimasukkan di sini iaitu suami. Maka seperti mana ditakuti oleh kaum perempuan yang bersuami, begitu juga sebaliknya. Iaitu kaum lelaki yang mempunyai isteri. Iaitu mengerjakan pekerjaan yang dengannya ia menjadi derhaka terhadap suaminya. Terutama para isteri. Sebab apa? Sebab isteri ini senang sangat boleh berlaku derhaka ke atasnya. Perempuan ni mudah berlaku derhaka. Oleh kerana itu, maka banyak perbahasan dalam kitab ini menjuruskan kepada kaum perempuan atau para isteri. Hati-hati supaya jangan terjebak dengan satu yang disebut sebagai nusyuz. Bahasa Arab dan bahasa kita sebut sebagai derhaka. Maka wajiblah ke atas sekalian perempuan tersebut, maksudnya perempuan tersebut itu para isteri, belajar dan mengetahui hukumnya sebelum bergelar sebagai isteri. Maka sebelum itu wajib dia belajar. Kena tahu sungguh-sungguh hal ehwal berkaitan rumah tangga. Dia kena tahu sungguh-sungguh hukum, peraturan, apa perlu dia buat, apa perlu dia tidak boleh buat. Orang perempuan ni, khususnya, kita orang perempuan saja, orang lelaki pun. Tapi oleh kerana perempuan ni boleh sangat berlaku derhaka, mereka lebih utama untuk mengetahui hal ehwal rumah tangga. Supaya terpelihara segala amalannya yang berkebajikan. Supaya apa yang dia buat dalam bentuk amal soleh kebajikan, ianya kekal. Sehingga ke habis hayat, sampai ke habis umur dia, sehingga dia dapat mengecapi nikmat amal soleh atau kebajikan dia itu. Kalau tidak, ia boleh terhapus dengan mudah apabila seorang isteri itu berlaku derhaka. Dan beroleh manfaat dirinya daripada amalannya itu
di akhirat nanti. Dunia, dia dapat habuan kebajikan yang dia buat, apatah lagi di akhirat. Dan bagi perempuan yang menderhakai suaminya di dunia ini, kelaknya akan menanggung beberapa siksaan. Apabila berlaku dahaka, maka janjian-janjian seksa azab daripada Allah Ta'ala yang sedang menanti mereka pada hari akhirat. Kecuali setelah berlaku derhaka, maka ia kembali bertaubat kepada Allah, minta semula restu redha suami dia, tetapi kekal derhaka itu sampai ke habis hayat dia, maka inilah yang akan berlaku di laknat dunia dan juga akhirat. Maka pada hari itu sangatlah menyesal sekalian perempuan tersebut. Perempuan yang mana? Perempuan yang berlaku dahaka terhadap suaminya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Sebuah riwayat daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Sabda Nabi SAW. Hadis ini kita jadikan dia sebagai pemenuh kata, sebagai penjagaan kepada kita, terutamanya orang perempuan, sebab hadis yang saya nak baca ini berkaitan dengan wanita, iaitu para isteri. Sebelum kita memetik sebuah ayat yang tertera pada muka surat sebelah, di sabda Nabi SAW, ya ma'syaran nisa, wahai sekalian wanita, tasaddaqna, hendaklah kamu rajin bersedekah. Perempuan, kalau saya tak kahwin lagi, biasa-biasakan bersedekah. Supaya apa dia? Supaya nanti bila kamu sudah berkahwin, maka senang kamu melakukan sedekah. Pasal apa? Ni pasal dia Nabi sebut di sini. Yang pertama sekali, iaitu Nabi pesan kepada kaum wanita, terutama para isteri, rajinlah bersedekah. Macam mana nak bersedekah kalau duit tak ada? Cari. Usaha. Jangan duk harap kepada orang tua. Tapi kalau ada peruntukan, memang orang tua duk bagi kat kita, kita simpan. Sikit-sikit belanja, yang lain kita simpan. Rajin-rajin kita bersedekah. Jangan duk kata orang puan-puan saja, orang lelaki pun. Kan kata perempuan, orang lelaki pun hendaklah rajin bersedekah. Sedekah ini, kalau kita bincang dia punya tajuk dia luas. Yang kata sedekah ni. Sehingga Allah Ta'ala utuskan malaikat untuk berdoa kebaikan dan juga berdoa kejahatan yang berkaitan dengan sedekah. Kalau siapa yang rajin bersedekah, insya-Allah rezekinya murah, berlipat kali ganda, ada gantian semula. Tapi kalau siapa yang kedekut, Allah ambil balik nikmat harta dia. Seperti hadis yang masyhur yang disebut, ada setengah yang kata itu adalah sedekah subuh. Padahal tak, bukan sedekah subuh. Ada hadis yang lain yang seumpama itu, belah petang pun malaikat itu seru dengan seruan yang serupa. Ya Allah, mereka yang dermawan, gantikan semula wang ringgit yang mereka keluarkan. Bagi mereka yang kedekut, bagi mereka yang bakhil, maka ambil balik. Ambil balik rezeki kamu yang kamu serah kepada mereka itu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, berkaitan sedekah umum, orang lelaki pun, orang perempuan pun sekali dituntut bersedekah. Adapun dalam hadis ini, dia tertumpu kepada wanita. Jadi sebab itu, Nabi sebut di awal hadis ini, ya ma'syaran nisa, wahai sekalian wanita, maka hendaklah kamu bersedekah. Fa inni, tapi sebelum tu, ni hadis ni tuan-tuan, ada yang baca sekerat tu. Ada yang baca sekerat tu, tapi bila saya merujuk, sama ada dalam riwayat Imam Muslim
juga dalam riwayat Ibnu Majah, dia ada perkataan yang terlepas pandang. Jadi saya nak baca penuh. Ya ma'syaran nisa tasaddaqna wa aktsirnal istighfar. Ada dua perkara yang Nabi sebut di sini. Apa dia? Perbanyakkan sedekah dan perbanyakkan beristighfar, khusus kaum wanita. Maka perbanyakkan juga istighfar selain daripada banyak bersedekah. Istighfar senang saja, astaghfirullah. Yang tadi kita buat lepas sembahyang, itu adalah wirid sempurna. Wirid sempurna apa? Sempurna solat. Azkar ba'das solat. Maksud zikir-zikir lepas daripada sembahyang. Tapi yang dimaksud di sini, bukan sahaja setelah solat, di mana sahaja. Pada waktu apa pun, perbanyakkan istighfar. Waktu tak boleh nak bersuara, maka sambung dengan hati. Maksud kita duduk dalam tandas, tempat bernajis seumpamanya, jaga kemuliaan lafaz Allah itu. Maka sebut di hati di waktu itu. Perbanyakkan istighfar. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar. Karena sungguhnya aku melihat kamu semua, maksud kaum wanita, paling ramai menjadi penghuni neraka. Menjadi penghuni neraka paling ramai seperti kaum perempuan. Jadi nak selamat tu macam mana? Nak selamat, Nabi sebut awal tadi. Perbanyakkan sedekah dan perbanyakkan beristighfar. Faqalat imra'atun minhunna jazlatun. Maka selepas Nabi sebut macam tu, lepas Nabi kata, ramai kalangan kaum wanita dalam neraka, tiba satu perempuan. Dia berkata kepada Nabi, perempuan ni kalangan wanita-wanita yang ramai di hadapan Nabi, jazlatun. Apa maksud jazlatun? Jazlatun maksudnya zatu aqlin, cerdik. Satu perempuan daripada kalangan perempuan yang ramai, perempuan ni jazlah. Apa maksud jazlah? Zatu aqlin wa ra'yin. Perempuan yang cerdik. Jadi serupa juga orang lelaki. Ada yang biasa-biasa, ada yang cerdik. Orang perempuan pun sama juga. Ada yang biasa-biasa, ada perempuan yang cerdik. Maka antara sifat cerdik ini, kalau dia rasa tak berapa jelas, tak berapa dia nak faham, dia ajukan soalan. Jangan bila kita kata siapa yang rajin duk tanya, maka dia ni tak cerdik. Tak. Salah satu tanda cerdik, bertanya. Ini hujah dia kalau kita nak ambil dalil kan. Kalau tanya-tanya orang duk kata tak cerdik itu, macam mana pula? Yang mana betul? Tanya cerdik ke? Tanya tu tanda tak cerdik. Jadi kita ambil hadis ni sebagai satu dalil. Tanya juga bermaksud orang tu cerdik. Tapi tengok juga soalan dia macam mana. Kan? Nak kata cerdik tak cerdik. Kalau dia tanya luar daripada tajuk, yang tu faham-faham lah. Kan? Faham-faham. Contoh dia kan, kita duk kuliah ni, elok-elok ni, tiba dia angkat tangan, dia tanya, weh cerdik, nanti dulu. Nanti dulu. Awal sangat nak kata cerdik, nanti dulu. Dengar soalan dia. Dia soal, dia kata, Ustaz, kat luar hujan Ustaz, berapa titik turun dah? Nampak? Itu contoh dia. Belah mana ni? Cerdik ke tak? Macam tu lah. Baik. Tapi soalan perempuan ni kita dengar. Wa ma lana ya Rasulullah aktsaru ahli nar. Siapa pula ya Rasulullah kami golongan yang teramai menjadi penghuni neraka? Pasal apa? Apa salah kami? Apa yang tak kena? Orang lelaki baik sangat kan? Gitu kan. Jadi soalan tu menunjukkan cerdik ni. Jadi macam itulah kita nak tahu kan orang cerdik ke tak kan.
Angkat-angkat tangan dah kata cerdik terus. Nanti dulu. Kan? Dia tanya macam mana. Kan? Tapi kalau tanya luar tajuk pun tak boleh kata tak cerdik. Kan? Pasal apa? Mungkin dia rasa dia nak tanya, lagi kat siapa dia nak tanya. Tak apa. Tapi yang bukan-bukan tu, yang pelik-pelik punya soalan, yang tu kita boleh tahu kata kau ni cerdik ataupun tidak. Tapi kalau tak cerdik pun, sebaiknya kita jangan berkasak. Kan? Jangan kecuali kalau dia ganggu, barulah kita selesaikan dengan cara yang baik. Kan? Kalau kata dia tanya yang bukan-bukan, nanti dulu. Kesian ke dia. Pasal apa? Pasal dia teringin nak tanya. Tiba kita nak marah, tak boleh. Biar ke dia, kita layan. Tapi kalau sekiranya mengganggu, kan? Mengganggu. Macam satu contoh, soalan tanya dekat satu ustaz. Ustaz ni duk ajak elok lah. Tapi dia tanya, dia kata ustaz ni saya nak tanya ni, mau jawapan masa ni juga. Ni saya mai hari ni, saya tanya, saya nak jawapan hari ni juga, waktu ni juga. Maka dia tanya apa dia? Dia kata, wahai ustaz, ayat mani tu tak najis kan? Dia kata, ayat mani tu tak najis. Kalau ayat mani tak najis, kalau himpun sampai 2 kolah, boleh dah ambil ayat sembahyang? Dia tanya macam tu. Jadi soalan tu mungkin setengah orang kata apa ni? Luar tajuk apa ni? Anak uji ustaz ke dan sebagainya kan? Tapi kalau ustaz yang kita kata yang berhemah, yang profesional ni, dia layanlah dengan elok. Mungkin kau tu tak tahu sungguh kau dia nak ambil tahu dan sebagainya. Begitu. Kalau dia mengganggu majlis, sekali saya akan jawab lepas daripada ni. Saya duk baca sekarang ni, orang duk tunjuk jari dekat kitab ni. Ni pengajian berkitab, orang duk tunjuk. Sekali saya sendiri pun lupa. Sekali nak hurai macam mana. Sekali sebelum tutup saya jawab. Contoh kan? Bagusnya pun ustaz ni layan. Tapi tak, dia nak juga mengganggu majlis. Maka ketika itu bolehlah cari jalan untuk selamatkan pengajian. Begitulah. Saya dengar ada satu ustaz tu, macam tu dia punya masalah yang dia sebut, dia kata saya pernah lalui karenah murid yang bertanya yang soalan pelik-pelik dan sebagainya. Tapi mai dengan Imam Abu Hanifah, tuan-tuan, Imam Abu Hanifah, soalan pernah diajukan kepada dia, Imam, kita buka puasa apabila terbenam matahari kan? Terbenam matahari kita buka puasa. Kalau matahari tak terbenam macam mana? Dia tak mahu. Rasa hari ni dia tak mahu nak masuk. Dia tak terbenam. Nampak? Jadi soalan itu adalah soalan yang dianggap sebagai bodoh. Kan? Maka dikhabarkan bahawasanya Imam Abu Hanifah mengangkat kakinya tala kepada orang yang tanya tu. Dia anggap sebagai soalan yang biadab, maka aku pun terpaksa balas dengan biadab. Begitu. Baik. Maka soalan perempuan yang cerdik ini, yang disebut sebagai jazlah zatu aqlin, betul. Kena pada tempat dia. Pasal Nabi kata, ramai penghuni neraka kalangan wanita, siapa kami? Apa yang tak kena? Begitu. Qala, maka jawab Nabi, tuksirnal la'na wa takfurnal ashir. Karena 2 perkara ini, Nabi jawab. Yang pertama, tuksirnal la'na. Mulut kamu tu tak jaga elok-elok. Suka melaknat. Dan ulama kata bukan bentuk laknat yang kita duk faham mungkin sempit, tapi maksiat mulut. Orang perempuan tak utama berbanding dengan orang lelaki. Orang lelaki ni dia banyak duk pendam-pendam. Orang perempuan dia tak mahu nak pendam-pendam. Dia sembang, tak ada siapa lagi, dia sembang dengan Facebook. Dia cerita yang macam-macam. Kadang masalah rumah tangga dia cerita kat Facebook.
Dekat kawan dia, kat tempat kerja, orang kampung dia, kilit anak, sembang kat pelantang, rumah siapa. Ada cerita-cerita dulu yang ada pelantang. Zaman lah mungkin orang tak tahu apa pelantang. Tak bisa dengar. Begitu kan. Perubahan zaman. Jadi ini antara sebab orang perempuan terjerumus ke dalam api neraka. Sebab tak jaga mulut. Tuksirna la'na. Suka mengumpat, suka fitnah, buruk sangka, macam-macam. Oleh kerana itu kat sini hati-hati. Bukan kata orang perempuan sahaja, orang lelaki pun. Tapi hadis ini menjurus kepada kaum wanita. Mulut mau jaga elok-elok. Sebab itu Nabi sebut awal tadi pada perbanyakkan istighfar. Perbanyakkan melakukan perbuatan yang soleh serta mengucap perkataan-perkataan yang baik, nasihat, tunjuk ajar, ambil Quran, baca, berzikir selain daripada istighfar. Itu yang pertama. Yang kedua, wa takfurnal ashir. Tak berhutang budi langsung terhadap suami dia. Atau juga dia menafi pemberian suami dia. Yang ni tak boleh langsung lah. Jangan macam tu. Tapi ada. Kalau ada, habaq ke dia, handuk kat hadis ni. Sampai dia kata apa dia? Dia kata, saya kahwin dengan abang ni, apa yang saya dapat? Tu contoh ayat tu. Contoh ayat. Hidup saya ni terseksa duduk dengan hang. Cik. Tak saya elok dah. Ujung tu dia kata hang. Saya geram kot. Biasa saya awak. Pada masa dia geram tu, hang aku. Saya terseksa ni. Lepaskan saya malam ni juga. Minta lepas sungguh baru tahu. Ni sempitnya akal kebanyakan, bukan kata semua tak pergi marah habis. Kebanyakan wanita, yang dalam masjid ni dak. Di luar sana yang jauh sikit tu. Kan kawasan kampung kita semua macam kita lah, bagus-bagus. Hati-hati yang ni. Jangan lepas-lepas cakap dengan suami. Jangan. Tertib, sembang elok-elok antara adab isteri terhadap suami dia, cakap lemah lembut. Elok-elok cakap, kalau tak perlu cakap, jangan duk cakap. Kalau dia kata cakaplah, masa itulah cakap. Sampai macam tu. Ini kontu tak ada nak dengar yang mana satu. Start dia sampai kat rumah, sembang tak putih-putih. Ada buat macam tu. Jangan buat. Jangan buat. Sembang biar dia dengar betul-betul, patut dia balas, biar dia balas dulu. Dia tu suami lah. Begitu. Ni sampai tak bagi peluang suami nak bersuara. Jangan macam tu. Terguris hati para suami, siaplah hang. Dahaka lah tu. Jadi sebab itu ada hadis yang lain. Orang perempuan yang baik, maksud isteri yang solehah, setiap malam tanya suami dia, apa salah saya hari ni abang? Tiap-tiap malam. Sebelum tidur. Pegang tangan suami, jangan lepas. Jangan lepas tangan suami tu. Tanya dia, apa salah saya hari ni? Apa yang saya buat menyebabkan abang terasa hati hari ni? Tunggu jawapan dia. Kalau dia kata apa, tak ada. Abang, saya minta abang redha saya redha. Dengar perkataan redha daripada mulut suami, baru lepas tangan dan tidurlah dengan nyenyak. Itu Nabi kata, antara sifat wanita salihah. Lah Ustaz, tak ada dah suami Ustaz. Tapi dulu memang, tapi tak ada macam mana? Tak ada. Banyakkanlah berdoa, minta dia sejahtera dalam barzakh. Kawan dah tak ada. Lah Ustaz, ada Ustaz. Ada Ustaz pergi buat. Mula daripada malam ni. Tak apa Ustaz, nanti bulan depan.
Tak takut ke dengan ancaman hadis yang baru kita baca ni? Wa takfurnal ashir. Ashir di sini bermaksud zauj, maksud suami dia. Jangan sampai tidak mensyukuri apa pemberian suami. Kalau rajin duk sebut alhamdulillah, alhamdulillah, itu salah satu daripada lafaz syukur kepada Allah. Allah tak terima syukur kepada dia. Kita mengaji dah, kita tahu dah benda ni. Allah tak terima. Selagi orang-orang tertentu kita berterima kasih dulu, baru Allah Ta'ala terima tahmid kita kepada dia. Tahmid itu alhamdulillah. Saya baca riwayat. Yang pertama daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini berada dalam Sunan Abu Daud dan status hadisnya adalah sahih. Yang bernombor 4811 sabda Nabi, La yashkurullah man la yashkurin nas. Tidak bersyukur kamu kepada Allah sesiapa yang tidak bersyukur, maksud berterima kasih kepada manusia. Dia tak berterima kasih kepada Allah, dia tak bersyukur kepada Allah. Tahmid dia reject. Allah tak terima tahmid dia. Kalau tidak mengenang jasa orang kepada dia. Orang tu buat baik tak? Buat baik. Apa yang dia buat baik? Dia bantu saya. Saya tak ada duit, dia ulang. Dia bagi makanan, dia bagi minuman, dia ajak saya. Saya rasa lega. Nampak kan? Macam-macam. Jasa orang terhadap kita ni. Macam-macam. Maka patutnya terima kasih. Dan terima kasih ni bukan hanya pada mulut, bahkan pada anggota tubuh badan. Baik tuan-tuan. Kenapa? Kerana apa faedah kita disebut terima kasih, dia tikam belakang. Apa faedah? Kita buat baik dengan satu orang. Kita belanja dia, kita jaga dia, support dia. Sekali kita bawa dia naik kereta kita. Contoh kan? Dia pun kata kat kita, terima kasih Ustaz. Saya lah contoh kan. Terima kasih Ustaz. Ustaz kalau tak belanja saya, siapa nak belanja saya? Oh, duit kemarin Ustaz bagi, duit ada lagi separuh. Terima kasih Ustaz. Tiba-tiba lepas pada tu kita tahu dia punca. Sebab aib kita, tikam kita kok belakang. Macam mana perasaan kita? Seronok tak masa dia kata, terima kasih. Apa faedah sebut yang tu? Kalau nak musuh dengan aku. Nampak tuan-tuan? Jadi begitu. Itu nama dia syukur. Syukur bukan sekat mulut. Supaya juga kita dengan Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi tak semayang. Contoh kan? Ada orang yang rajin berzikir tapi tak semayang. Kita heran lah. Pelik apa Ustaz? Orang semayang zikir, orang zikir semayang. Itu yang kita mau. Tapi ada. Mulut tu bukan main lagi baca Quran, baca hadis, nasihat orang. Tapi ada perintah-perintah Allah Ta'ala yang dia abaikan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Maka Allah tak terima satu orang kalau dia tidak membalas budi seseorang. Allah Ta'ala tak terima amalan dia. Allah anggap dia ni macam lupa Allah. Sedangkan zahirnya dia tak lupa. Rajin pergi masjid, ambil Quran, baca. Tapi dia tidak menghargai jasa orang. Hadis yang kedua, iaitu daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Lafaznya agak berbeza. Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Yang ni dalam riwayat Imam Tirmizi bernombor 1955. Imam Tirmizi kata, hadza hadisun hasanun.
Hadis hasan. Namun ulama-ulama bila membaca beberapa hadis, maka hadis tersebut naik status dia kepada sahih li ghairihi. Antara macam hadis yang tadi daripada Abu Hurairah itu sahih. Maka hasan, namun dia adalah sahih li ghairihi. Sahih disebabkan hadis yang lain. Begitu. Supaya juga dia punya pengertian dia. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia yang berjasa dengan dia, dia tidak mensyukuri nikmat Allah. Tak mensyukuri nikmat Allah, so tunjuk sangatlah. Kita ni warak ke, tawaduk ke, rajin zikir ke apa ke. Dengan orang yang banyak berjasa kepada kita, apa yang kita buat? Lanyak. Tibai. Terajang dia. Macam-macam maki hamun. Allah tak peduli orang ni. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, siapa orang perempuan, jangan buat begitu kepada para suami. Jangan buat macam tu. Tu nak buat macam mana? Kita tengok balik. Yang Nabi pesan, yang pertama, banyakkan sedekah. Yang kedua, banyakkan istighfar. Yang ketiga, mulut mau jaga elok-elok. Kalau tak reti jaga, zip. Kalau zip pun boleh duduk terbuka, jahit. Jahit. Atau peteri. Tu dia peteri. Berapilah mulut. Dan yang keempatnya, sopan santunlah kepada para suami. Kecuali kalau dapat apa-apa bahaya daripada suami. Masa tu buatlah report dengan cara yang elok. Bukan cara pergi duk report dekat Facebook. Jangan. Termasuk juga dalam erti kata watakfurnal ashir. Begitu. Ataupun watukthirnal la'an. Pasal apa? Pasal dia cerita yang sebegitu pada khalayak ramai. Maka hukum dia haram. Pasal dia tak selesai masalah. Bahkan memburuk lagi keadaan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Berbalik kita kepada kitab kita ni. Dan pada waktu itu, tiadalah berguna lagi segala sesalan. Dan duka citanya. Waktu mana ni? Waktu di akhirat besok. Waktu dunia masih ada kesempatan. Dah Ustaz, saya banyak salah dengan suami saya Ustaz. Lepas tu suami duduk kat mana lah ni? Dia duduk kat rumah. Baliklah lah ni. Duduk sembang dengan saya lama-lama buat apa? Kan? Tama-tama. Duduk ada suami. Tak ada suami pun saya tak mau nak layan. Duduk ada suami kat rumah duduk sembang dengan saya buat apa? Baliklah ni. Balik buat apa Ustaz? Suami? Biar ke dia? Boy. Tak Ustaz duk rasa nak menyesal dah. Tak menyesal pula. Baliklah pergi minta reda ke dia. Jangan sampai salah satu Allah Ta'ala ambil nyawa. Si isteri tu ataupun si suami. Jangan duk kata ke suami mati dulu. Jangan. Berapa ramai yang isteri mati dulu pun ada. Balik jumpa dia. Dapat reda dia. Dapat kemaafan dia. Halai-halai. Sampai dia kata apa. Tak apa. Kosong-kosong. Nampak? Begitu. Maka barulah akhirat besok dia tak sesat. Tu baru satu bahagian. Nanti dia akan selesai benda yang lain. Tu baru satu bahagian. Nampak tuan-tuan? Banyak ni urusan kita kat dunia. Ni contoh isteri dengan suami dia. Yang lain dengan jiran. Dengan tetamu yang dia tak layan. Dengan hutang piutang dia yang dia lari. Kes banyak. Apa pun, mau semua elok. Baru tak sangkut. Kalau tidak, sehari yang tu sangkut, ni sangkut, rumah tangga sangkut, dan sebagainya. InsyaAllah saya berhenti dulu. Laluan kepada azan. InsyaAllah.
Allah Akbar. Allah Akbar. La ilaha. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun. Surah Asy-Syu'ara. Maksudnya pada hari kiamat itu harta dan anak-anak tiada lagi memberi manfaat kepada orang-orang yang berdosa. Apa yang ada hanyalah sesalan dan duka cita. Pada ayat ini Allah Ta'ala nyatakan akhirat nanti harta dan anak pinak tak boleh buat apa, tak bermanfaat kepada seseorang itu. Harta yang bagaimana dan anak yang bagaimana. Situ. Bukan semua harta yang melingkupkan kita. Bukan semua anak tak boleh nak menjaminkan kita selamat di akhirat. Bukan. Ada harta yang melingkupkan kita. Ada harta yang menyelamatkan kita. Serupa juga ada anak yang selamatkan kita. Ada anak yang akan menjahanamkan, mendakwa kita. Gitulah. Jadi maksud ayat ini, iaitu pada hari kiamat nanti, harta-harta yang dikhianati, harta yang haram, harta daripada sumber yang haram, maka ni semua akan menjahanamkan seseorang. Begitu juga dengan anak. Maksud anak pinak dia turun ke bawah, cucu dan sebagainya, tak boleh nak selamatkan dia. Anak yang derhaka. Anak yang dia didik asuh untuk melakukan dosa maksiat. Bertambah-tambah beban. Harta-harta yang tidak dikeluarkan zakat. Umpamanya Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Ya Allah Ta'ala bukan nak ambil semua. Sikit, sebahagian kecil daripada harta yang kita milik. Namun dia bakhil. Maka harta yang dia bakhil sama ada emas
perak atau apa pun bentuk harta dia, semua akan menjadi bahan-bahan siksaan dalam api neraka. Begitu juga anak-anak yang tidak diasuh, yang tidak dididik secara elok, mereka ni akan jadi musuh kepada seseorang itu. Nampak mungkin nak berjaya dah, tiba-tiba anak dia akan tahan dia. Kemana wahai Allah nak bawa ayah aku ni? Atau ayah kami ni? Mereka ramai. Ayah kami. Allah kata dia ni tak ada masalah apa dah. Nak bawa ke syurga. Nanti dulu. Macam mana pula dengan keadaan kami? Kami buat maksiat kerana dia yang asuh, dia yang bimbing. Oh, ayah asuh buat jahat. Ayah yang asuh anak-anak dia. Bagaimana nak jadi perompak? Macam mana nak jadi lanun? Macam mana nak jadi gangster, mafia dan sebagainya. Pak ayah dia pun ketua mafia. Begitu. Maka banyak roblok ni yang akan menanti kita di akhirat. Roblok dunia pun kita cemah. Kan? Tak salah saya mai tadi pun ada roblok satu. Tapi tak apalah. Elok sampai kebetulan, dia pun duk angkat kun, duk susun. Saya gelak lah, saya kata gelak. Tak payah, kita tak berapa nampak kereta dah. Begitu. Tapi kalau tak ada salah apa yang nak takut? Kan? Cuma jangan duk lajak api lah. Dia tahan, kita berhenti. Dia tanya, kita sembang. Tak tanya, api lah. Begitu. Baik tuan-tuan. Ni di akhirat lagi bahaya. Sebab apa? Sebab Allah maha mengetahui. Sedangkan manusia ni sakat mana zahir sahaja. Kadang-kadang yang salah betul terlepas. Baik tuan-tuan. Jadi begitulah sedikit yang kita faham daripada ayat ini. Namun ada satu hadis yang sengaja kita sebut di sini yang nak membuktikan bahawasanya bukan semua harta yang akan menjahanamkan seseorang di akhirat. Antaranya, iaitu riwayat daripada Amr bin Al-As. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Sabda Nabi, Ya Amru, Nabi sebut nama dia Amru. Wahai Amru, inni uridu an ab'asaka ala jaishin. Aku ingin menjadikan kamu ketua tentera dalam medan pertempuran. Ini nak hantar pasukan masuk berjihad melawan kufar. Kamu aku nak lantik sebagai ketua kepada tentera tersebut. Fayughnimakallahu, niscaya ada rezeki kamu dapat harta rampasan. Wa arghaba laka raghbatan minal mali salihatan, dan aku akan mengagihkan ada peruntukan kamu pada harta rampasan tersebut. Qultu, Amru periwayat hadis ini dia kata sendiri, aku berkata, inni lam uslim raghbatan fil mal. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ni masuk Islam bukan kerana aku nak harta. Itu bukan matlamat aku. Bukan matlamat aku masuk Islam kerana nak harta. Innama aslamtu raghbatan fil Islam. Aku masuk Islam kerana aku nak betul-betul kemanisan Islam itu. Bukan kerana lain. Ada antara sahabat yang masuk Islam kerana wanita. Berhijrah kerana wanita. Nak kahwin dengan aku, hang mau hijrah dulu. Nanti bila hang dah hijrah, tak apalah, aku boleh terima hang jadi laki aku. Ini sahabat ni nama Amr bin Al-As. Dia kata, aku masuk Islam ya Rasulullah bukan kerana harta. Kerana aku nak Islam itu. Dengar sedap. Lihat praktikal yang Nabi dan para sahabat yang masuk Islam itu nampak elok, nampak cantik. Indahnya Islam. Bila sikit-sikit dapat syariat daripada Nabi. Indahnya hidup bersyariat. Itu keluar satu buku kan.
yang tajuk dia macam tu. Indahnya hidup bersyariat. Agak tebal, kulit berkualiti, setiap muka suratnya pun cukup baik. Tak usah dok kira kepada harga, memang mahal. Memang, tapi persembahan dia dengan bergambar sebagainya memang agak sesuai lah kepada mereka yang peringkat yang baru-baru, menjinak-jinak. Kita pun elok untuk jadikan sedikit sebagai rujukan kitab yang berjudul Indahnya Hidup Bersyariat. Antara penulisnya iaitu Datuk Ismail Kamus rahimahullahu ta'ala. Jadi ini jawapan sahabat yang nama Amru, kan kena duit ringgit, kan kena harta. Kerana Islam itu, ya Rasulullah. Fa'akuna ma'a Rasulillah. Akhir aku boleh bersama dengan engkau sudah mencukupi. Aku tak perlu, tak berhajat kepada harta duit ringgit ini. Faqala ya Amru. Maka Nabi jawab, wahai Amru. Dia bukan Omar. Tulis dia serupa lebih kurang macam tu, tapi sebut Amru. Ni'mal malu salih lil mar'is salih. Nabi nak habaq dekat Amru khususnya, kat kita juga secara umum, bukan harta semuanya boleh membahayakan kita, boleh mencelakakan kita, dah. Dia terpulang kepada individu tersebut. Jadi sebab tu Nabi kata apa dia? Ni'mal malu salih lil mar'is salih. Kan? Sebaik-baik, sebagus-bagus harta yang halal itu adalah pada orang yang baik. Maksud kalau dia tu orang baik, orang soleh, insya-Allah harta dia berguna, bermanfaat kepada dia dunia akhirat. Jadi sebab tu kita ambil hadis ni supaya kita nampak ke ayat tu jelas. Kan? Yang kita baca tadi kan, bahwasanya yang Allah Ta'ala kata akhirat besok, harta anak pinak tak berguna. Bukan semua. Harta yang soleh kita dapat daripada hasil yang elok. Lalu kita belanjakan ke jalan Allah. Kita infak. Kita sedekah. Lain pada zakat. Kita buat wakaf. Tak ramai tak kat tabung masjid. Secara harian, secara mingguan keumpamanya tak apa, asyik ada saham kita. Semua harta ini bermanfaat dunia dan akhirat kita. Duduk dalam kubur. Ketika mahsyar. Kan? Maka mudah perjalanan kita melalui beberapa tapisan-tapisan alam yang kita akan tempuh. Dengan syarat diri kita tu dulu. Soleh ke tidak? Kalau tidak soleh, maka harta bukan yang soleh. Dia akan dapat. Melainkan harta yang masuk ke dia daripada sumber yang syubhah dan banyak yang haram. Apa tuan-tuan? Jadi bererti harta ini masih ada peluang untuk selamatkan kita. Hanya pilihan kepada kita. Mau dia berguna untuk kita ataupun tidak. Kalau nak berguna, ni serupa macam Amru bin Al-As. Kalau nak melingkupkan hang pilihlah. Salah satu daripada nama ni semua lingkup. Sama ada Namrud, atau Haman, atau Ubay bin Khalaf, lagi siapa? Qarun, lagi siapa lagi? Firaun dan sebagainya. Ini semua nama-nama yang harta-harta mereka lingkup dan melingkupkan mereka. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, begitu jugalah dengan anak. Bukan semua anak tidak berguna. Hanya anak-anak yang salah asuhan, ataupun anak-anak yang dapat tarbiyah daripada orang yang tidak bertanggungjawab, atau terkesan dengan persekitaran, ya kita elok dah asuh, tapi rakan sebaya dia mencorakkan dia, akhirnya maka tak guna di akhirat.
Tapi kalau yang elok-elok insya-Allah, anak hafal Quran. Masya-Allah, anak hafal Quran. Apa yang Nabi janjikan? Nanti ibu bapa dia akan dapat mahkota di padang mahsyar. Ada pakaian yang cantik, yang indah diberi kepada ibu bapa dia. Lagi siapa lagi yang kait dengan anak? Oh, anak yang mati kecil. Yang dok kata semua anak tak berguna. Anak yang mati kecil. Sedangkan ibu bapaknya sabar. Tak meratap, tak mengeluh, redha. Anak-anak yang mati kecil dapat menyelamatkan ibu bapaknya di akhirat besok. Bila Allah Ta'ala perintah anak-anak ni, masuklah kamu ke dalam syurga. Anak-anak ni tak mau nak masuk. Ya Allah, mana ibu bapa kami? Mana? Kami tak masuk syurga, tak mau. Duk tunggu apa kat sini, pilih masuk, tak mau. Mana ibu bapa kami? Cari. Dapat dia pimpin tangan ibu bapa dia masuk ke syurga. Apa tuan-tuan? Jadi tidaklah kesemua harta dapat melingkupkan seseorang, begitu jugalah bukan semua jenis anak yang tidak berguna langsung. Maka ketentuannya pada diri kita sekarang ni. Sebab kita ada harta, kita ada anak kita. Sama ada anak lelaki atau anak perempuan, Allah Ta'ala kurnia kita redha. Ada Allah Ta'ala bagi anak sikit, redha. Ada Allah Ta'ala bagi anak perempuan semua, redha. Ada Allah Ta'ala bagi semua lelaki, redha. Bila redha, jangan merungut. Bila merungut, namanya apa? Tak redha. Ni satu sahabat saya. Dia jumpa saya satu hari. Dia kata kat saya, dia kata, Ustaz seronok lah. Anak Ustaz ramai. Saya kata balik. Saya kata, awak pun lebih kurang sama lah. Anak pun ramai juga. Tapi Ustaz, anak saya semua perempuan. Siapa tak ada lelaki seorang? Semua perempuan. Tak apalah, Allah bagi kat kita anak tu. Yang kawan tu, langsung tak ada anak. Ada yang tak kahwin langsung, teringin nak kahwin, tak kahwin. Pasal dia tak mau kahwin, bukan dia tak mau. Orang tak mau ke dia. Ada yang tak dapat kahwin, ada yang kahwin tak dapat anak. Ada dapat, tak lama meninggal. Dia dapat anak, tak pernah anak dia meninggal. Tapi kesemua dia kata perempuan. Redha dah, redha. Tapi nampak macam mengeluh. Dia kalau redha, dia tak boleh mengeluh. Terimalah. Tapi apa yang Allah Ta'ala bagi kepada dia selepas itu? Dia dapat cucu semua lelaki. Allah balas kat situ pula. Kan? Lepas pada tu dia kata, Alhamdulillah Ustaz, anak selamat bersalin. Lelaki lagi. Nampak? Redha tak? Takut yang tu pun dia tak redha. Awak tak main cucu perempuan? Tak salah tuan-tuan. Ni semua kita duk layan bisikan iblis setan ni. Kok ni tak kena, kok ni tak kena. Redha sudah. Kan? Allah nak bagi apa pun. Termasuk kalau Allah Ta'ala bagi anak cacat. Jangan merungut. Kan? Anak Down syndrome. Jangan merungut. Anak autism. Jangan merungut. Allah nak bagi. Cuma perlu kepada ketabahan. Kesabaran. InsyaAllah setakat itu sahaja. Nanti kita sambung muka surat 2. Fasal yang pertama. Antara dosa-dosa besar. Itu tajuk dia. Wallahu ta'ala a'lam. Setakat itu saja. Yang benar itu daripada Allah Ta'ala. Sila kurang saya kita tangguh dengan tasbih kafar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.